sebut dah tadi, dah sebut berkali dah, iaitu iaitu ada 15, lebih kurang 15 ayat dalam Al-Quran Allah menyentuh, iaitu beruntunglah mereka yang mengguna akal fikir. Dan Allah Ta'ala menyebut akal dan fikiran ni dalam Al-Quran seperti mana yang saya ada sebut dalam buku saya bertajuk, aku cakap guna saya lah. Okey. Dalam buku yang bertajuk buku kedua ni yang bertajuk Lam Alif Hamzah Ya, Tuhan Maha Kaya. Itu buku yang mengkisahkan dua budak Penang pergi ke Kuala Lumpur sebelum zaman internet. Dalam buku tu ada juga pasal buku tu lebih saya buat untuk anak-anak muda. Sebab kalau bapa-bapa nak hadiah birthday atau mak-mak nak hadiah birthday ke anak-anak muda daripada lelaki umur tingkatan 1 sampai tingkatan 5, aku ingat buku Lam Alif Hamzah Ya is the best lah. Pasal itu pecah minda untuk budak-budak muda. So, bila bini kawan aku di Penang tu dulu duk tak puas hati kat aku sebab laki dia duk main mengaji di rumah aku. Bila laki dia kata aku balik mengaji sifat 20, aku pergi mengaji sifat 20, kan pergi mana-mana pun, lepas lagu tu macam mana aku ni. Jadi bila yang lepas punya kita buat tentang sifat 20 tu, bini dia nampak. Bila laki dia kata duduk tengok yang ni, mungkin hang boleh nampak. Baru dia boleh nampak. Sebab kita kupas bab akal fikiran, kita kupas bab hak Allah Ta'ala ni, takkan kita nak guna kot belah tak baik. Takkan kita nak guna kot belah menghasut, mengkeji, mengutuk. Jadi cuma satulah, bini dia kata kat suami dia kena tunjuk kat dia mana sifat 20 ni dalam Quran ni ada ke. Ada berapa video yang lepas dah sebut dah. Memang ada. Dia tak letak lagu tu seketui dalam Quran lagu tu. Dia tak letak seketui lagu tu. Tak ada. Dia tang sini ada, tang surah ni ada, tang surah ni ada. Dia tak merata lah. Contoh dalam contoh dalam makni, sifat makni. Tak apalah, terdapat try ingat balik pasal benda ni lama dah mengaji usul dulu. So dalam sifat makni tak salah lepas boleh tengok, kalau hayat kita boleh tengok dalam Furqan ayat 58. Kalau kudrat ni kita boleh tengok, kudrat kita boleh tengok dalam surah Nur ayat 45. Iradah berkendak dalam surah Yasin. Tak salah saya dalam surah Yasin 36-82 boleh pakai yang tu juga. Ilmu mengetahui, ilmu buka tengok surah Maidah kot. Maidah surah ke-berapa? Surah ke-5. Maidah tengok dalam surah ke-5 ayat 97. Samak boleh tengok dalam Taha ayat 20 ayat 46. Basar boleh tengok dalam Hujurat ayat 18. Kalam dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa surah 164. Okey, maknawiyah saya tak payah sembang lah. Sebab maknawiyah ni, kalau sifat maknawiyah ni kita kena balik dalam yang saya sebut tadi tu, dalam 7 tu tadi. Sebab dia apa yang ada dalam sifat makni tu terkandung jugalah dalam sifat maknawiyah. Manakala wujud boleh tengok dalam Anbiya 22, khidam sedia dalam 57, taklah surah Al-Hadid ayat 3 kot. Surah Al-Hadid ayat 3. Yes, khidam sedia. Bahkan boleh tengok dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Manakala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis
Hampa boleh semak dalam surah Syura ayat 11, kianuhu ta'ala binafsihi. Dalam surah Fatir ayat 15 dan Wadaniyah dalam surah Al-Baqarah ayat 163 kalau tak salah aku. Macam tu lah. Memang ada dalam sifat 20, tetapi dia tak seketui sekali macam tu. Dia tak sifat ni dalam surah ni ayat ni, sifat ni dalam surah ni ayat ni. So dia taklah masuk lepas satu macam tu senerai baca. Okey. So bila orang tak tahu benda ni, orang tak jumpa dalam Quran benda ni kan. Bila orang tak jumpa dalam Quran benda ni dan orang tak tahu dan orang tak mengaji, orang akan rasa pelik. Dan orang mula serekap jarang tuduh lagu ni, tuduh lagu ni. Malah orang sanggup menggunakan akal mereka bercerita tentang sesuatu yang mereka tak tahu. Maka jadilah bersangka-sangka dan menuduh. So akal ni kalau kita tak guna dengan elok-elok, bila kita tak tahu, kita tak sedang, kata akal, otak, fikiran dan yang memikir itu bukan kita. So maka di situ kita akan ada ego. Sebab dia akal ni bila pecah pada ilmu ni, dia akan pecah 3. 1 ego, 2 tawadu, lepas tu ketiadaan. So masa dalam bilik soal siasat atau dalam mahkamah, okey, kita cerita, atau dalam mahkamah, hakim akan menggunakan akal dan semua dalam tu akan gunakan akal, tetapi basar untuk melihat bukti dan evidence. Sebab dalam ni pun dia perlu juga rujuk kepada pandangan mata hati dia, iaitu kerana bersih dan terang. So kalau akal ni tak elok, macam mana dia nak mai kat hati benda yang elok? Sebab proses dia kena bersih banyak. Contoh dia kena faham apa yang ada dalam amarah. Okey, amarah dia ada marah, bakhil, dengki, bodoh, bermusuh, cinta pada terlalu cinta dunia terlalu dahsyat, dan suka menghina orang. Okey, ini bab dalam dia kena tahu amarah tu ada apa. Okey, lepas tu laumah ada apa? Dia boleh ni, suka menyesai, hanyut, khibah, menghasut orang, lepas tu riak, lepas tu zalim, suka menyayang, ujub. Ni semua dalam lawamah. Okey, kita proses begitu. Kalau orang tahu, lepas dia bersih daripada dua ni, dia masuk dalam radiyah pula. Nafsu yang baik ni dia berzikir, dia suka berzikir, dia ikhlas, dia tak mungkir janji, dia warak dan dia baiklah, cerita benda-benda yang baik, ataupun dia best. So Mutmainah tak payah cakap lah. Mutmainah nak sembang apa? Nafsu tu Muhammad je ada, dia berkata. Contoh dia Mutmainah ni, dia Mutmainah, dia tidak, pakaian ni, nafsu ni hanyalah pakaian Muhammad. Dia tidak terlekat satu dosa yang telah lepas maupun akan datang. Dia maksum. So what is there to talk about nafsu? What is there to talk about baik dan buruk? What is there to talk about anything tak best? Sebab dia dosa yang lepas tak terlekat, dosa yang akan datang pun tak terlekat. Dia maksum. So di label Mutmainah ni, ini hanya Muhammad yang memiliki. Tapi Muhammad mana? Okey,
Pak Kamaliyah ni lain lah. Kamaliyah ni dia lebih kepada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia lebih kepada tu lah, sidik kan. So poin-poin ni kalau ustaz-ustaz melepasi, ustaz-ustaz fiqh atau ustaz-ustaz Wahabi yang duk gasak aku, fitnah aku dalam masjid apa semua, kalau dia pada melepasi kaedah nafsu-nafsu ni, sebab dia perlu ingat benda tu ada atas buku, atas kertas, atas kitab, boleh hafal, lepas tu bagi ceramah. Tapi benda tu tak berlaku dalam diri, susah lah. So hari ni kita nak benda ni berlaku dalam diri kita. Sebab selalu orang pergi mengaji, dia pergi duduk depan guru, dia tengok guru tu ada skill bercakap, guru tu ada skill kupas, guru tu ada cara-cara gurau senda, guru tu ada macam mana nak play with the situation. Tetapi kadang dia tak dapat jawapan. Dia cuma duduk dengan yang ramai, dia tengok guru ni cara bercakap. So hari ni kita nak cari guru yang memperkenalkan sebenar-benar guru dalam diri kita, pada diri kita, atas kewujudan kita. Kita nak cari macam tu. So bermakna bila kita tak duduk depan guru pun, kita ada guru. Waktu guru saya dulu pernah cakap tahun 1986-87 lagu tu, dia bercakap pasal awal mula mengaji. Saya dengar dia cakap, yalah, awak ingat saya ni ada ilmu. Sebenarnya di mata Tuhan, besar melukut pun tak ada hak saya. Kalau awak nak tahu yang sebenar-benar guru tu, diri awak lah. Diri awak lah sebenar-benar guru. So proses yang pertama adalah mengenal diri. Lepas tu mengenal sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita, yang kita cakap dalam whiteboard last one. So bila mengenal diri dalam contoh, kita mengenal basikal, kita mengenal kereta. Kita nak pergi satu tempat. Kau nak pergi satu tempat yang pakai basikal lama, basikal tua ni, dia tahu dia kena kayuh. Bukan basikal baru yang ada enjin ni, tak ada. Dia kena kayuh. Tapi nak pergi situ. Kaedah basikal ni bawa dia macam ni, basikal ni. Kaedah kereta pula kena duduk, bawa macam ni. Dia punya gear macam ni, lagu ni. Kena start lagu ni. Basikal ambil, ada dua pasang kaki elok, kayuh. Lepas tu, sebegitu juga dengan sifat Allah Ta'ala yang kita nak tahu tu. Contohnya macam kita kata, kita buka bab sidik, kita nak tahu bab ilmu yakin, hakul yakin ke, ainul yakin ke. Jadi dia ada proses dia, macam orang panggil uzlah, atau menyendiri, menyepi diri. Bukan untuk pergi duduk betapa lagu lepas duk sangka buruk tu, tak ada. Dia nak proses macam mana. Kalau Tuhan tu contoh dia basar, biji mata aku ada, biji mata ni, tapi bukan aku punya. Dia dah kata ada sifat Allah Ta'ala. Basirun, penglihatan, kaunu basiran, yang melihat. So kita nak cuci benda ni, nak lihat yang best dapat kat kita, kat samak kita, daripada orang lain, daripada kalam orang lain masuk je samak ni. Kita nampak dah otak kita apa semua dah nampak, dah jadi bersih. Kita dah discover ni. Kita dah tahu dah nafsu-nafsu yang tak best ni, apa yang buat jadi tak best. Macam mana nak pergi peringkat kepada kamil-mukamil ni, proses dia apa. Inilah kesedaran yang kita tak boleh hukum orang, kita tak boleh tuduh orang sesat. Kita kena sangka baik dengan orang. Kita tak boleh tak best. Di situlah baru dia nak timbul kaedah-kaedah kesedaran oleh guru, sebenar guru dalam diri kita. Hati kita akan berbicara, akan mesti berbicara, yang ni tak best ni. Dia macam cakap, hantar ni lepat ni, lepas tu nak tanya segan, tapi hati kita kata, nampak tak ustaz ni duk cakap apa, sesuatu yang dia tak tahu. Hati kita akan beritahu, sebab dia mengetahui dan dia berbicara, dan dia juga mendengar. Itu sifat-sifat 20 kita buka tu, dia akan happening di sini, dia akan happening dalam kita. Sebab kita dah membawa akal-akal yang baik. Kita tidak akan menuduh orang sesat ni disebabkan kaedah Quran telah menceritakan, tetapi masalah dia ada muhaddas dan qadim. Quran yang duk tulis atas kertas tu, bila kita pergi buka baru kita nampak yang tu lain.
Quran yang telah hidup. Yang Allah Ta'ala kata, dia berkata-kata, macam mana kita nak dengar? Dan iblis juga membisik, allazi waswisu fi sudurin nas. Macam mana ni semua proses itulah yang mereka ni mungkinnya tak mengaji. Ustaz yang mengaji pondok dulu, baru pergi negeri Arab, baru pergi mengaji di luar negeri India ke Pakistan ke saluran-saluran luar. Lain. Kalau yang jenis pergi hantar terus pergi mengaji luar ni, kebanyakan dia bawa balik bahasa Arab, bawa balik ilmu hadis dia, bawa balik dia Quranis ke whatever it is. Tetapi dia tak ada pengajian mengenal Allah, tak ada pengajian mengenal diri. So dia akan serkap jarang, dia akan tuduh orang sesat, dia akan itu ini, dia akan tak puas hati, dia tak setuju, dia ceramah dia hentam orang. So sebab pengajian kampung ni kebanyakan menceritakan bab-bab ni. Bab-bab kita tak boleh hukum orang atas sebab penzahiran dia. Kita tak boleh hukum orang sesat. Sebab kalau kita kaji, aku sebut banyak kali lah, surah An-Nisa ayat 113, dia tulis mereka tidak boleh menyesatkan, melainkan menyesatkan dari mereka sendiri. An-Nisa 13, lepas tu aku ada sebut apa tu Ali Imran 69, aku pernah sebut An-Nisa 119, aku ada sebut dalam yang ni selalulah sebut dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 4, surah Ibrahim ayat 4, surah Allah aku sebut banyak kali dah, surah Ibrahim ayat 4, surah An-Nal surah ke-16 tu ayat 93, surah Al-An'am ayat surah 6 tu ayat 116, 117. Lepas tu surah Sabah surah ke-34 ayat 50. Dan surah Yunus ayat 99, 100. Semua ni surah-surah untuk kita pecah minda kita. Pecah minda kita surah tu dengan perkataan kenapa. Maknanya kita kena fikir untuk mendapat jawapan. Kenapa surah-surah yang aku sebut tadi, hampa cari dalam handphone, dalam Quran, dalam apa, cari sendirilah. Sebab yang fasih bahasa Arab, lagu bahasa Arab lah. Kalau yang nak cari terjemahan. Tapi tak kisah pun, sebab apa yang hampa baca adalah usul ke diri. Sebab bila ada persoalan dalam otak kita tadi, kenapa ayat tu ditulis sedemikian? Baca yang aku sebut tadi. Kalau kita baca, kita akan sedar Tuhan dah bagi nasihat kat kita yang kita ni tak boleh hukum orang. Dan kita ni tak ada kuasa untuk buat orang dapat petunjuk. Sebab dalam surah Yunus tadi kita sebut ayat 6, ayat 99 dan 100, terang-terang dah Allah cakap. So, kenapa kita menjadi masalah dengan menyangka orang ni mengajak sesuatu yang tak betul, orang ni menyesatkan. Sebab kita tak jumpa ayat-ayat dalam Quran tadi yang mengatakan Allah Ta'ala lah yang menyesatkan dan beri petunjuk, dan Allah Ta'ala lah yang berkuasa untuk memberi petunjuk kat seseorang tu dan untuk menyesat seseorang tu. Kalau kita hadam kepahaman ni, kita tak ada pergi dalam masjid tuduh orang sesat, pergi dalam masjid cakap benda-benda tak elok. So, masalah dia ini, kita pergi berguru dan guru kita ada kat Mesir, guru kita ada dekat Universiti Azhar, guru kita ada kat Jordan, guru kita ada kat Pakistan, guru kita ada dekat India, guru kita semua ada sana. Kita balik Malaysia, kita balik membawa knowledge, tetapi kita tak ada guru yang sentiasa menemani, menegur, melihat, mendengar, berfikir dan berkata-kata. Mana dia? Sebab orang bisu ada nyawa tapi dia tak boleh berkata-kata, orang pekak ada telinga tapi dia tak boleh dengar. So nyawa tu pun sebenarnya kita nak kena tahu.
Sebab ramai orang cakap lepas proses bab roh, minta saya proses. Minta maaf brother, I cannot do that. Sebab ada benda yang kita boleh sembang di kalayakan, ada benda yang kita boleh sembang antara duduk di depan. Sebab masalah sembang luang lagu ni pun saya kenal macam gendang orang bagi. Dulu sebelum ni orang tak kata apa pun, bila ustaz-ustaz start daripada ustaz yang hitam duduk di Penang macam aku juga hitam tu. Tuduh aku orang betapa, tuduh aku orang tak untuk kau. Dia tuduh aku macam-macam. Lepas tu kata macam mana aku sendiri pun solat aku berhenti sebab aku tak khusyuk, aku berhenti. Yes, aku kena buat. Cuba buka surah Al-Isra ayat 36. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 45. Cuba buka surah Mukminun ayat 1, 2, 3. Cuba buka surah Al-Ma'un 4 dan 5. So ini semua proses bab solat. Bab solat ni rujuk pada surah juga satu lagi, surah Al-Baqarah 238 dan 239. Okey. So bagi mereka yang tak mengenal Allah, susahlah nak proses daimun. Bab solat ni bagi mereka yang tak mengenal Allah, susahlah nak proses bab apa la haula wala ni, nak proses bab mensyariatkan la haula wala ni macam mana? Sebab dia kata hayya ala solah, kita jawab la haula wala. So benda ni masalah dia, kita tak ada guru yang berserta. Kalau ada guru yang berserta setiap masa, yang sebenar-benar yang memberi petunjuk, yang sebenar-benar yang menyesatkan, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, yang berkuasa, yang ada pada kombinasi dengan 7 sifat ma'ni, hayat, ilmu, kudrat, iradat, samad, basar, kalam ni, yang ada dia punya combinations ini, kita fahamlah. Sebab kalau kita mengaji, bila kita ulang kaji, baru terbongkar cerita yang sebenar atas apa pun. Kalau kita tak usul, kita dapat sekali lalu. Tapi kalau kita usul, orang duk tuduh dia ni tak betul ni, mana yang betul? Pasal dia cerita bukan hak dia. Dan dia tak pernah kata pun, tak pernah pun ada kaitan bertelagah soal hadis. Dia tak pernah pun kata tak payah semayang. Dia tak pernah pun kata semayang pakai niatnya. So bila dia usul balik, maka dia akan dapat satu peringkat. See, I'm not going to take whatever you talk about him. Whatever your statement have been spoke over him, we never take. Sebab apa? I got my own mind. Kita ada kita punya sendiri. Kita usul tengok. Sebab kalau sebenar-benar kita kaji dalam surah 38 ayat 82, Iblis pun kata di atas kekuasaanmu dia akan menyesatkan orang lain. Dan begitu juga dengan surah yang sama ayat 83, kecuali dia ada sebut tu. Bacalah, kecuali apa? So hari ni masalah dia, we don't talk about, bila sampai datang sini kita tak study macam mana bekas Mak Aminah study about psychology, metaphysics, quantum physics. No, we don't go that. We go far beyond that. Yang lebih tinggi daripada proses-proses ni adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So part ni kita kena faham, dia adalah penguasa segala ilmu, iaitu surrendering kepada yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata. Dan so sebelum tu kita ada proses yang kita dah cerita, kena cuci supaya kita akan dapat guru yang sebenar guru. Sebab kalau apa yang kita mengaji dan kita rasa selesa setakat di mulut guru tu, ataupun
suara guru, gaya guru bila kita berhadapan dengan depan dia. Setakat tu je lah. Kalau dia mati, kata main 3-4 hari lagi dia mati, dia kembali, kita terpinggar-pinggar sebab guru dah mati. So hari ni kita nak mengaji, nak cari guru yang cerita benda yang benar, yang tak ada nak menampakkan yang diri dia tu istimewa apa semua, dan kita tak ada apa. Ada member saya pergi mengaji di tempat tu, dia kata, dia bertanya lah pasal saya dekat guru tu.